今天我照样提到出埃及记第3章，神向摩西显现的时候。 Hari ini saya terus akan melanjutkan tentang Kejadian pasal 3 ketika Allah menyatakan dirinya kepada Musa. 摩西问上帝：“你是谁？” Musa bertanya kepada Tuhan, siapakah engkau? 你名叫什么？ Siapakah namamu? 这一个发问是历史上第一个人向上帝提出很重要的问题。 Pertanyaan ini merupakan pertanyaan yang sangat penting yang pertama kali diajukan oleh manusia kepada Tuhan. 我有基督徒注意到，这是所有宗教未曾发生过的事情。 Saya mau semua orang Kristen memperhatikan bahwa ini yang tidak pernah terjadi di dalam agama manapun. 所有的宗教就是人对上帝的观念的表达。 Semua agama itu hanya menyatakan konsep pengertian mereka terhadap Allah saja. 人对上帝的想象的描写。 Yaitu semua cara menggambarkan pengertian manusia terhadap Tuhan 所以 saja. 当每一个宗教在介绍上帝的时候， Maka ketika setiap agama memperkenalkan Tuhan, 他们介绍是以人为中心，以人为出发点，对上帝的片面的了解。 maka perkenalan yang mereka lakukan itu hanya berpusatkan kepada manusia saja dan hanya bagian sedikit kecil saja yang mereka mengerti tentang Tuhan yang mereka 这 lukiskan. 个历史中间，只有出埃及第3章告诉我们，人问上帝，上帝自我解释他是谁。 Di dalam seluruh sejarah hanya Kejadian pasal 3 yang ketika manusia bertanya kepada Tuhan siapakah dia, Tuhan menyatakan siapakah dia sendiri 所以我 itu. 感觉到我不可以轻易把这个事情带过去。 Maka saya merasakan saya tidak boleh semudah itu saja melewatkan hal ini. 如果轻易带过去，好像说我们的宗教跟其他的宗教是没有什么两样的地方。 Jikalau saya melewatinya itu dengan mudah saja, maka sepertinya kekristenan itu tidak ada bedanya dengan agama-agama yang lain. 没有一个宗教的神是自我向人显现的神。 Tidak ada Tuhan dari agama manapun yang menyatakan dirinya kepada manusia. 圣经告诉我们，神是主动的， Tetapi Alkitab mengatakan kepada kita Allah itu berinisiatif atau yang aktif. 神是创造的， Allah itu sang pencipta. 神的动作也是有最原先的创造性、自发性，与所有其他的神不一样的。 Pekerjaan yang Tuhan lakukan itu adalah pekerjaan yang merupakan inisiatif dia sendiri, kreativitas dia sendiri yang berbeda dengan yang lain. 在荆棘的火烧灼的那个意象的中间， Di tengah-tengah penglihatan ketika semak belukar dibakar dengan api yang besar itu, 摩西惊奇，所以他就向前走过去。 Musa begitu takjub maka dia pun maju ke depan. 当他走到荆棘面前的时候， Ketika dia sampai ke hadapan semak belukar 突 itu, 然有声音对着摩西：“摩西，解下你脚下的鞋子。” tiba-tiba ada suara yang mengatakan kepada dia, Musa, Musa, tanggalkanlah kasut pada kakimu, 因为你所站的地方是圣地。 karena tempat engkau berpijak adalah tanah yang suci. 所以这个声音就把神圣的这个观念宣布出来了。 Oleh karena itu suara ini pun menyatakan satu prinsip kesakralan, kesucian, Konsep kesucian. kesucian dinyatakan. 新约圣经是神的话， Perjanjian baru adalah firman Tuhan. 旧约圣经是神的话， Perjanjian lama adalah firman 这 Tuhan. 两部加起来叫做圣经。 Kedua bagian ini digabungkan itu disebut sebagai Alkitab. 神是圣洁的， Allah itu suci. 圣父是圣洁的， Allah Bapa itu suci. 圣子是圣洁的， Allah Anak itu suci. 圣灵是圣洁的。 Allah Roh Kudus itu suci. 圣经的话是神的话。 Perkataan dalam Alkitab adalah firman Tuhan. 上帝对摩西说 Allah berkata kepada Musa, 你站的地方是圣地， tempat engkau berpijak adalah tanah yang 所以 suci. 天上有圣洁的上帝， Maka di surga ada Allah ya Bapa yang suci. 地上有上帝分别为圣的地方。 Di dalam dunia ada tanah yang dikuduskan 上 oleh Tuhan. 帝赐给人的话叫做圣经。 Perkataan yang Allah berikan kepada manusia disebut sebagai Alkitab. 上帝要人过圣洁的生活， Allah mau manusia melalui hidup yang suci. 上帝要建造神圣的子民。 Allah mau membangun umat yang suci. 感谢上帝， Kita bersyukur kepada 整 Tuhan. 个圣洁的这个观念， Seluruh konsep tentang kesucian ini 第一次向人显明，
就在摩西见上帝的那一刻。 Kali pertama dinyatakan kepada manusia yaitu pada saat ketika Musa berjumpa dengan 因为 Allah. 你站的地方是圣地， Karena tempat engkau berpijak adalah tanah yang 所以你 suci, 把鞋子脱下来。 maka tanggalkanlah 这 kasutmu. 是第一次，上帝告诉我们神圣的观念是什么的。 Ini kali yang pertama Allah mengatakan kepada kita apa itu konsep tentang 我 kesucian. 今天要对大家讲的，上帝向摩西显现，对摩西呼召这个事情在历史上有多么大的重要性。 Hari ini saya akan sampaikan kepada saudara tentang pernyataan Allah kepada Musa, panggilan Allah kepada Musa, betapa besarnya peristiwa ini di dalam sejarah. 所有宗教的人对神圣观念的想象，对上帝的猜想， Semua konsep daripada tentang kesucian di dalam agama-agama itu merupakan hipotesa atau dugaan hayalan manusia kepada Tuhan saja. Cornelius Van Til 讲一句很重要的话： Cornelius Van Til mengatakan satu kalimat yang sangat penting. 自从亚里士多德到20世纪， Dari sejak Aristotle sampai ke abad 20, 人观念中间的上帝是从人的想象产生出来的。 konsep tentang Allah yang ada pada pemikiran manusia itu berdasarkan kepada hayalan yang 所 mereka 以这个想 miliki. 象是人本的， Maka hayalan ini berpusat kepada 这个 manusia. 想象是从被造的人理想中间产生出来的。 Hayalan ini timbul daripada pemikiran manusia yang diciptakan. 所以呢，Van Til 说，这个想象的本身 Maka Van Til mengatakan hayalan seperti ini 不能产生真正的上帝， tidak bisa menghasilkan Allah yang sejati, 不能解释真正的上帝， tidak bisa menjelaskan Allah yang 因为 sejati. 这个上帝是人被造的理性的一个产品。 Karena Allah ini adalah satu produk daripada hasil daripada rasio manusia. yang dicipta oleh Hasil Allah， dari rasio manusia yang diciptakan 是 itu, 人的理性是被造的， maka rasio manusia itu yang diciptakan. 理性想象的上帝是被造的被造。 Pemikiran tentang Allah daripada hasil pemikiran rasio itu adalah sesuatu yang diciptakan daripada diciptakan. 被造的人就不是上帝， Yang manusia yang diciptakan itu bukanlah Allah. 被造的人，被造的理性想象出来的上帝更不是上帝。 Oleh karena itu Allah yang dipikirkan atau dihasilkan daripada rasio yang diciptakan itu pasti bukan Allah 所 juga. 以Van Til 说呢，人没有办法找到上帝。 Oleh karena itu Van Til mengatakan manusia tidak mungkin bisa menemukan 讲 Allah. 宗教里面的上帝都是假的， Oleh karena itu Allah di dalam semua agama itu palsu adanya. 哲学里面的上帝都是假的， Allah di dalam filsafat itu palsu. 因为这些都是影子的上帝，不是真正的实体。 Karena ini semua adalah Allah yang dalam bayang-bayang saja, bukan Allah yang 所 sejati. 以从这个角度来看，摩西所见的上帝不是他想象的，是向他显现的上帝。 Oleh karena itu kalau kita melihat dari sini, Allah yang dijumpai oleh Musa itu bukan Allah yang hayalan atau Allah hasil ciptaan pemikiran rasio dia, Tentang tapi Allah Sandi. yang menyatakan diri kepada dia. 当上帝自我显现的时候， Oleh karena itu ketika Allah menyatakan dirinya, 主动的、 itu yang aktif 实体的， adalah yang pada dirinya 现 itu 在就出现在历史中 dan 间。 sekarang itu muncul di dalam 所以 sejarah. 这个在历史中间出现的上帝， Maka Allah yang muncul di dalam sejarah ini, 他就不是被造的， dia bukan yang diciptakan 也不是在自然界中的， dan juga bukan dalam dunia alam ini, 他是创造主， tetapi dia adalah Allah 他 pencipta. 是超自然的， Dia adalah yang 他的 supranatural. 超现世界的 Dia adalah melampaui dunia ini. 神自己的显现。 Itu merupakan pernyataan dari Allah sendiri. 上帝自我显现的时候， Ketika Allah menyatakan 你 dirinya 知道 itu, 神不是撇下被造的世界不顾我们的上帝， kita menyadari bahwa Allah bukan Allah yang melepaskan dunia yang diciptakan, Allah yang tidak mempedulikan 乃是 kita. 进到世界中间来显现，也是向人干预的上帝。 Tetapi dia justru adalah Allah yang masuk ke dalam dunia ini, menyatakan dirinya kepada manusia dan campur tangan di dalam hidup manusia. 他愿意参与人的生命， Dia mau campur tangan di dalam hidup manusia. 愿意参与历史的活动， Dia mau ikut di dalam pergerakan sejarah. 这样告诉我们，人不可以主动的去认为我们可以造出
我们可以想出什么叫做上帝。 Ini mengatakan kepada kita bahwa manusia tidak boleh memikirkan secara aktif tentang khayalan Allah itu. 人也不可以找出，也不可以造出一个上帝， Manusia tidak boleh mencari ataupun menciptakan satu Allah 因为神是创造者， karena Allah itu sang pencipta, 神是主动者， Allah itu sang yang 所以 aktif. 在这件事情上，人一定是被动。 Oleh karena dalam hal ini manusia pastilah itu pasif. 如果上帝没有寻找人，人就永远失落。 Maka jikalau Allah tidak mencari manusia, manusia akan selamanya itu tersesat atau 如果 hilang. 上帝没有创造人，人就绝对没有存在。 Jikalau Allah tidak menciptakan manusia, maka manusia mutlak tidak pernah 所以 ada. 这位存在的上帝，不但是存在一切的创造者， Maka Allah yang ada ini bukan saja dia adalah pencipta daripada segala 也 keberadaan, 是一切存在跟存在的上帝建立关系的源头。 tetapi juga adalah satu sumber di mana dia adalah sumber dari segala keberadaan yang membangun hubungan dengan keberadaan yang dia ciptakan. 与其说摩西那一天找到上帝， Daripada kita mengatakan Musa hari itu menemukan Allah, 我们应当说那一天上帝找到摩西， haruslah kita sebaliknya mengatakan hari itu Allah menemukan Musa. 他的呼召就来了。 Maka datanglah panggilannya. 自从人犯罪以后， Sejak manusia berdosa, 神先找到人， Allah terlebih dahulu mencari dan menemukan manusia. 神启示人， Allah mewahyukan kepada manusia. 人被上帝寻找的时候， Ketika manusia dicari oleh Tuhan, 上帝说你在哪里？ Allah mengatakan, di manakah engkau? 上帝没有失落， Allah tidak hilang. 上帝永远存在。 Allah itu selamanya 但 ada. 是存在的上帝发现人的存在发生问题了， Dan Allah yang ada ini menemukan bahwa manusia yang ada itu telah timbul 所以 masalah. 上帝问亚当你在哪里？ Maka Allah bertanya kepada Adam, di manakah engkau? 上帝寻找人的时候， Ketika Allah mencari manusia, 神是主动的存在来找被动失落的人。 Allah itu yang ada secara aktif datang mencari manusia yang hilang secara pasif. 上帝寻找呼召亚伯拉罕的时候， Ketika Allah mencari dan memanggil Abraham, 亚伯拉罕虽然是最有钱的一个民族，最有钱的一个地带里面很重要的人， meskipun Abraham pada waktu itu adalah satu orang atau satu bangsa yang paling kaya dan paling mempunyai 但 kedudukan 上帝 pada waktu 根 itu, 本不认为这些是重要的。 tetapi Allah sama sekali tidak menganggap ini 所以 penting. 上帝呼召亚伯拉罕的时候， Maka ketika Allah memanggil Abraham, 要他离开这个民族， dia meninggalkan bangsa itu, 要他离开这个家庭， Allah mau dia meninggalkan keluarga itu, 要他离开这个富庶之地， Allah mau dia meninggalkan tempat yang kaya itu, 然后对亚伯拉罕说：“你去吧， kemudian berkata kepada Abraham, pergilah, 到我要你去的地方。” pergi ke tempat yang akan kutunjukkan kepadamu itu. 那个时候世界上有什么地方比米索波大米更富有吗？ Waktu itu dalam dunia ini ada tempat manakah yang lebih kaya daripada Mesopotamia? 有什么地方比米索波大米更先进吗？ Ada tempat manakah yang lebih modern, lebih maju daripada Mesopotamia? 这几千年文化历史告诉我们， Dalam sejarah ribuan tahun kebudayaan ini mengatakan kepada kita, 米索波大米是这几千年来最先、最早、最重要的文化。 Mesopotamia adalah satu kebudayaan yang paling awal dan paling penting dan paling kaya. 所以可以说，没有比米索波大米更重要的文化的地区。 Oleh karena itu boleh dikatakan tidak ada tanah manapun yang lebih penting secara kebudayaan daripada Mesopotamia. 你看，上帝的呼召有什么意义呢？ Maka saudara melihat apakah makna daripada panggilan Tuhan itu? 我们罪人的观念，常经因为上帝呼召我，是把我带到更好的地方。 Konsep kita sebagai orang yang berdosa seringkali memiliki satu pengertian bahwa ketika Allah memanggil saya pasti membawa saya ke tempat yang lebih baik. 上帝的呼召使我进到更富有、更前进、更进步的社会里面去。 Panggilan daripada Tuhan pastilah membawa saya ke dalam satu dunia yang lebih kaya, yang lebih maju dan lebih modern. 这完全不是圣经的意思。 Tetapi itu sama sekali bukanlah maksud dari Alkitab. 圣经叫亚伯拉罕离开米索波大米的时候， Ketika Alkitab mengatakan Allah memanggil Abraham meninggalkan 米 Mesopotamia, 索大米
米索波大米的富有，米索波大米文化的进步是全世界都知道的。 Kekayaan dan kelimpahan daripada dan kemajuan daripada kebudayaan Mesopotamia itu diketahui di seluruh dunia. 但是上帝把亚伯兰带到迦南地的时候， Tetapi ketika Allah membawa Abraham sampai ke tanah Kanaan, 是更野蛮、 adalah yang lebih barbar, 更落后、 adalah yang lebih terbelakang, 道德更败坏， adalah moralitas yang lebih jahat. 可以说一无是处。 Boleh dikatakan itu tidak ada kebaikan apapun. 这样，上帝的呼召到底有什么意义呢？ Dengan demikian, apakah sesungguhnya makna dari panggilan Tuhan itu? 上帝要我们不要看重我们罪人所已经达到、已经成就、已经有的成功。 Yang Allah inginkan daripada kita, janganlah kita mementingkan hal-hal kita sebagai orang berdosa, hal-hal yang kita sudah capai atau keberhasilan kita itu. 因为这些在上帝面前是没有意义的。 Karena semuanya ini tidak bermakna apapun di hadapan Tuhan. 耶稣呼召那个少年有钱的官来跟随他的时候， Ketika Yesus memanggil anak muda yang mempunyai kedudukan untuk mengikut dia, 让该亚 anak muda yang kaya yang 他说 untuk 你 mengikut dia, 变卖一切分给穷人，你才能跟我。 dia mengatakan juallah segala sesuatu yang kau miliki dan bagikan kepada orang miskin, lalu ikut aku. 我们在这一次青少年的这个退休会中间讲到这一点， Kita membicarakan bagian firman Tuhan ini ketika kita menyelenggarakan NREC untuk kaum pemuda. 在第5天的时候， Pada hari yang kelima, 我问为什么耶稣基督要这个有钱的官变卖所有的人才来跟随他呢？ saya menanyakan mengapa Yesus mau anak muda yang kaya ini menjual segala sesuatu dibagikan kepada orang miskin lalu mengikut Yesus. 最后，这个青年人一定不要卖所有的， Dan akhirnya pemuda ini sama sekali tidak mau menjual segala sesuatu yang 因 dia 为 miliki. 他的产业很多。 Karena harta yang dia miliki itu begitu banyak. 今天很多人不能跟随主， Hari ini banyak orang yang tidak bisa ikut Tuhan. 有一点像亚伯拉罕不能离开米索波大米一样。 Ada sedikit mirip ketika Abraham tidak mau meninggalkan Mesopotamia. 为什么呢？ Mengapa demikian? 这是我的成就， Karena ini adalah keberhasilan 这是 saya. 我的骄傲， Karena ini adalah 这 kebanggaan 是 saya. 我一切最大的荣耀，在我的生命中间表现出来。 Karena ini semua adalah kemuliaan yang terbesar di dalam hidupku itu. 那么这样的人为什么很难跟随耶稣呢？ Lalu orang-orang sepertimu ngapa begitu sulit mengikut 因为 Yesus? 耶稣要求他变成完全贫穷才来跟随。 Karena Yesus menuntut dia untuk sama sekali menjadi seorang yang miskin, barulah mengikut dia. 主啊，我为什么不可以一面富有一面跟随你呢？ Oh Tuhan, mengapakah saya tidak boleh sambil kaya sambil mengikut Engkau? 主啊，为什么我要变卖所有的，什么都没有，我才能跟随你呢？ Oh Tuhan, mengapakah saya harus menjual segala sesuatu yang saya miliki menjadi tidak ada apapun baru mengikut Engkau? 请你注意这其中上帝真理的奥秘，到底要表示什么呢？ Perhatikanlah apakah rahasia daripada kebenaran Tuhan, apakah sesungguhnya yang dia ingin nyatakan 你 itu? 不能带有你的功劳来到我的面前， Bahwa engkau tidak bisa membawa jasamu itu untuk datang ke 你 hadapanmu, ke 不能有 hadapanku. 自己所有的成功才能跟随耶稣， Engkau tidak bisa dengan mengandalkan keberhasilanmu itu baru mau mengikut 因 Tuhan. 为你所有的成功在上帝面前毫无价值。 Karena semua keberhasilanmu itu di hadapan Tuhan sama sekali tidak bernilai. 难道基督教是违背人类文化的成就吗？ Lalu apakah kekristenan adalah satu keberhasilan yang menentang kepada kebudayaan? keberhasilan kebudayaan. Keberhasilan. 难道上帝不尊重人的成就吗？ Apakah Allah tidak menghormati, menghargai keberhasilan manusia? 亚当到上帝面前的时候， Ketika Adam datang ke hadapan Tuhan, 上帝已经为他预备了用皮所做的衣服， Allah telah mempersiapkan untuk dia pakaian yang dibuat dari kulit. 但是亚当已经有了用叶子所做的衣服。 Tetapi Adam sudah memiliki pakaian yang dibuat dari 那 dedaunan. 么，上帝给他的衣服要披上去吗？ Lalu apakah pakaian yang Allah buatkan untuk dia itu akan dipakaikan oleh dia? 披上去变成2层吗？ Kalau dipakaikan berarti itu 2 lapis pakaian 一 kah? 层是我所做的， Satu lapis adalah pakaian yang kubuat sendiri. 第2层是你所做的。 Satu lapis lagi adalah bagian pakaian yang dibuat oleh Tuhan. 你要我穿你给我做的衣服的时候， Engkau ketika Tuhan mau aku memakai pakaian yang Tuhan
Tuhan 我要 buatkan 先做 untukku, 什么呢？ apakah yang terlebih dahulu aku lakukan? 上帝说：“先脱下你为自己所造的衣服， Allah mengatakan tanggalkan terlebih dahulu pakaian yang kau buat untuk 因 dirimu 为 sendiri. 你用你已经造成的衣服来跟从我，你是带着功劳来相信我。 Karena engkau kalau memakai pakaian yang engkau buat sendiri dan mengikut aku, engkau berarti mengandalkan jasamu untuk mengikut aku. 今天很多有钱的人不能信主， Hari ini banyak orang yang kaya tidak bisa percaya kepada 因为 Tuhan. 他们相信上帝一定要尊重他们，他们才跟随主。 Karena mereka percaya Allah haruslah menghormati mereka, barulah mereka mau mengikut Tuhan. 当时不， Tetapi Allah mengatakan tidak. 我不承认你的成就， Aku tidak mengakui 我 prestasimu. 不接受你的功劳。 Aku tidak menerima jasamu. 到我这里来，要脱下你原有的成就。 Ketika engkau datang ke hadapanku, engkau harus tanggalkan semua prestasimu 如果 itu. 你不侧身入体，你就不能跟随我。 Jikalau engkau tidak telanjang, maka engkau tidak bisa mengikut aku. 你没有脱下你所造的，我不把我的衣服穿在你身上。 Kalau engkau tidak menanggalkan pakaian yang kau buatkan sendiri itu, aku tidak akan memakaikan pakaian yang kau buatkan 我 untukmu 告诉 itu. 你，这个道理很多传道人一生都没有讲过。 Saya katakan kebenaran ini, banyak hamba Tuhan yang seumur hidup mereka tidak pernah sampaikan. 亚伯拉罕也是如此， Abraham demikianlah, 离开你本地， tinggalkanlah tanah tempat 离 asalmu, 开你本家， tinggalkanlah keluargamu, 离开你本族， tinggalkanlah bangsamu, 离开你大的房子，你所有的产业， tinggalkanlah rumahmu yang besar dan semua hartamu itu. 往我指示你要地的地方去。 Pergilah ke tempat yang akan kutunjukkan kepadamu 我要 itu. 离开的，我知道； Yang akan kutinggalkan aku tahu. 我要到的，我不知道。 Tempat yang aku akan tuju aku tidak tahu. 上帝要我解下的，我知道； Yang Tuhan mau aku tanggalkan, aku mengerti. 上帝要为我建立的，我不知道。 Yang Tuhan mau bangun untuk aku itu aku tidak tahu. 这个叫做基督教。 Ini yang disebut sebagai kekristenan. 对亚伯拉罕是如此， Demikianlah untuk Abraham. 对亚当是如此， Demikian juga untuk Adam. 对那个富有的少年官也是如此。 Terhadap orang muda yang kaya itu adalah demikian 所以 juga. 神的工作 Maka cara kerja Tuhan 不愿意建立在人的成就上， tidak mau dibangun di atas keberhasilan prestasi manusia. 神带领我们， Allah memimpin 他 kita. 不要我们带着功劳来跟随上帝。 Dia tidak mau kita membawa jasa kita dan mengikut 你 dia. 今天做基督徒，对这一方面的了解多少呢？ Berapa banyak pengertian saudara terhadap hal ini Anda sebagai seorang 如 Kristen? 果你不明白，你根本没有资格做基督徒。 Jikalau Anda tidak mengerti, Anda sama sekali tidak berkualifikasi sebagai seorang 所以 Kristen. 神对亚伯兰是这样， Maka demikianlah Allah terhadap Abraham. 神对摩西也是这样。 Allah demikian juga terhadap Musa. 摩西问你是谁？ Musa bertanya, siapakah engkau? 你的名字是什么？ Siapakah namamu? 上帝回答说：“我是自由拥有的上帝。 Allah menjawab, aku adalah Allah yang ada dengan sendirinya dan ada sampai selama-lamanya. 你们的有是你们用自己被造的力量奋斗出来的成功。 Adanya yang kalian miliki itu adalah satu perjuangan atau keberhasilan yang kalian dapatkan dari 我 perjuanganmu. 的背后没有什么原因， Tetapi di balikku itu tidak ada penyebab 我的 apapun. 背后没有什么源头， Di balikku tidak ada sumber 我的 apapun. 背后没有什么存在的根基。 Di balikku tidak ada dasar daripada keberadaan apapun. 我是自由拥有的上帝。 Aku adalah Allah yang ada dengan sendirinya dan ada sampai 我的 selama-lamanya. 存在是根据我自己， Keberadaanku itu berdasarkan kepada diriku 我的 sendiri. 存在是指永恒中间就存在的。 Keberadaanku itu dalam kekekalan itu sudah ada. 我的存在是现在还是存在的， Keberadaanku itu adalah ada sampai sekarang ini. 我的存在是直到永远都是存在的。 Keberadaanku itu sampai selama-lamanya tetap ada. 所以英文翻译成 I am who I am， Maka dalam bahasa Inggris diterjemahkan sebagai I am who I am atau aku adalah 我 aku. 就是我自我， Aku adalah aku sendiri. 现在、今在、永远存在。 Yaitu dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya tetap ada. 所以圣经在别的地方说，现在、今在、
永在的上帝啊！ Maka di bagian lain dari Alkitab mengatakan Allah yang dulu, sekarang dan ada sampai selama-lamanya 你要 itu. 替上帝制造一个源头吗？ Apakah saudara mau menciptakan satu sumber untuk Allah? 不需要， Tidak perlu. 因为他是一切源头的真正源头。 Karena dia adalah sumber yang sesungguhnya daripada segala yang ada. 你要替上帝铺上产业吗？ Apakah Anda akan memberikan harta untuk Tuhan? 他是一切产业真正的本体。 Dia adalah dirinya daripada segala harta itu 你 sendiri. 要使他继续有任何的成就吗？ Apakah Anda mau Allah supaya mempunyai satu prestasi yang untuk selama-lamanya itu? 他是一切的一切真正的缘由。 Tetapi dia adalah segala-galanya daripada segala-galanya 所以 itu. 上帝说：“我是自由的， Maka Allah mengatakan aku adalah ada dengan 我是 sendirinya. 拥有的上 Aku 帝。 adalah Allah yang ada sampai 这 selama-lamanya. 一位上帝向摩西显现， Maka Allah inilah yang menyatakan diri kepada 这一位 Musa. 上帝向摩西呼召， Dan Allah inilah yang memanggil Musa. 这一位上帝把对世界的整个计划向摩西显明出来。 Dan Allah inilah yang menyatakan segala rencana terhadap dunia ini kepada Musa. 所以，请你注意下面几句 Maka 话， perhatikanlah beberapa kalimat 本 selanjutnya. 来就有的， Yang sudah ada, memang sudah ada. 现在还有的， Sekarang masih ada. 永远都是有的 Dan。selama-lamanya tetap 这个 ada. 叫自由的上帝， Ini yang disebut sebagai Allah yang ada 这 dengan 个叫 sendirinya. 拥有的上帝， Disebut juga Allah yang ada sampai 他也 selama-lamanya. 是自我成全的上帝。 Dia juga adalah Allah yang menggenapi 我 dirinya. 们每个人都不完全， Kita semua tidak 我 sempurna. 们需要学习， Kita perlu belajar. 我们需要修炼， Kita perlu dilatih. 我们需要长进。 Kita perlu bertumbuh. 在我们长进的时候，我们把许多的东西加在自己的 Di 身 dalam 上， proses pertumbuhan kita menambahkan banyak hal ke dalam diri 所以 kita. 我们就慢慢成熟， Maka pelan-pelan kita menjadi semakin matang dan 慢 dewasa. 慢变得完全。 Dan pelan-pelan kita menjadi lebih sempurna. 上帝不需要， Tetapi Allah tidak 因 perlu. 为他是 self-sufficient God， Karena dia adalah Allah yang mencukupi dirinya 他 sendiri. 自我成全自己， Dia menggenapi dirinya 他 sendiri. 没有需要进步， Dia tidak perlu ada 没 pertumbuhan. 有需要加添什 Dia 么， tidak perlu ada pertambahan 没有 apapun. 需要什么修炼， Dia tidak perlu ada 因为 pelatihan 他是 apapun. 自我成全的上帝， Karena dia adalah yang Allah yang menggenapi dirinya 自 sendiri. 我满足的上帝， Adalah Allah yang mencukupi dirinya 自 sendiri. 我永恒的上帝， Dan Allah yang ada sampai 自 selama-lamanya 我 itu. 不朽的上帝 Dan，Allah yang tidak pernah akan 他 rusak 是没 itu. 有可能死的， Dia tidak mungkin akan 没有 mati. 可能变坏的， Dia tidak mungkin akan 没 menjadi 有 rusak. 可能减少的， Dia tidak mungkin akan berkurang. 完全充满， Adalah selamanya itu penuh. 完全满足， Dan selamanya itu 所以 penuh dan 他 sempurna. 可以供应一切的需要。 Maka dia bisa memberikan kecukupan 啊 untuk segala 没有一个 sesuatu. 人可以给上帝有任何的供应。 Tidak ada siapapun yang bisa memberikan kecukupan apapun kepada Tuhan. 这位自我完全的上帝， Dan Allah yang ada secara sempurna 他 untuk dirinya 也是 sendiri ini 自我显现的上帝。 juga adalah Allah yang menyatakan 所以 dirinya sendiri. 他向摩西显现的时候， Maka ketika dia menyatakan dirinya kepada Musa, 摩西啊， Hai Musa, 我是自由拥有的上帝。 aku adalah Allah yang ada dengan sendirinya dan ada sampai 那么，请 selama-lamanya. 问摩西遇见这个上帝代表什么呢？ Lalu mohon tanya, ketika Musa berjumpa dengan Allah ini, apakah yang dilambangkan dari semuanya itu? 永恒、自主、自权的上帝在历史上显现。 Yaitu Allah yang kekal, Allah yang mencukupkan dirinya sendiri, Allah yang sempurna dan kekal itu menyatakan dirinya ke dalam dunia ini. 就是他要进入历史，干预人的整个社会。 Ini berarti bahwa dia mau masuk ke dalam sejarah dan campur tangan di dalam masyarakat manusia. 为什么呢？ Mengapa 因为 demikian? 被造的人 Karena manusia yang diciptakan, 没有上帝的干预，一定走错路。 kalau tidak ada campur tangan daripada Tuhan, pasti akan salah jalan. 被造的人 Manusia yang diciptakan, 没有神来成全，我们一定是亏欠的。 jikalau Tuhan tidak datang menggenapinya, pasti kita akan penuh dengan kekurangan. 所以这里给我们看见， Dan di sini memperlihatkan kepada kita, 人类需要上帝， manusia memerlukan Allah, 不是上帝需要人类。 bukan Allah yang memerlukan manusia. 神来供应我们， Allah yang datang memberikan kecukupan 人 kepada kita. 不能供应上帝。 Manusia tidak bisa memberikan kecukupan kepada 你 Tuhan. 在假神的面前， Di hadapan Allah yang 你在 palsu, 别的宗教里面看， di dalam agama-agama yang lain, 看到人把香蕉给他们的神吃，
Saudara bisa melihat manusia memberikan makanan pisang kepada dewa mereka. 供奉祭物，盼望他们的神得到供应。 Ketika mereka mempersembahkan korban itu, mereka mengharapkan dewa Tuhan mereka mendapatkan 这 kecukupan. 完全是一个误解， Ini sama sekali merupakan kesalahpahaman. 这完全是一个人喧宾夺主。 Dan ini merupakan semua hal yang dipikirkan oleh manusia yang mereka kerjakan. 上帝为什么需要人给他香蕉？ Mengapa Allah membutuhkan manusia memberikan pisang 上 kepada 帝 dia? 为什么要人给他烧香？ Mengapa Allah mau manusia membakar menyentuh dia? 他们以为人可以供应上帝， Mereka mengira manusia bisa memberikan kecukupan kepada Tuhan. 完全错误的。 Ini sama sekali sudah salah total. 神说我是自我成全的， Allah mengatakan aku adalah Allah yang mencukupkan diriku sendiri. 我是自我满足的， Aku adalah Allah yang menggenapi diriku, memberikan Aku kecukupan segala自由 sesuatu 拥有的。 diriku. Aku adalah Allah yang ada dengan sendirinya 你 dan 要 ada 用 sampai 什么东 selama-lamanya. 西来供应我呢？ Dengan apakah engkau akan memberikan kecukupan kepadaku 我 itu? 在宇宙中间， Di tengah alam semesta 连 ini, 天与天上的天都不够做我的居所。 langit dan langit di atas langitnya itu pun tidak akan cukup untuk tempat 你 tinggalku. 怎么可以为有建造一个殿狱让我住在里面受捆绑呢？ Bagaimanakah mungkin kau membangun satu bait rumahku untuk sehingga aku dibelenggu di dalam bangunan itu? 你在这些话里面看见了谁是真神，谁是假神？ Dari kalimat-kalimat ini saudara bisa melihat siapakah Allah yang sejati, siapakah Tuhan yang palsu. 你说礼拜堂不是我们建一个圣殿，让上帝住在里面吗？ Saudara mengatakan bukankah gereja itu merupakan Allah yang kita bangun supaya Allah tinggal di dalamnya itu? 上帝从来不住在礼拜堂， Allah selamanya tidak tinggal di dalam gedung 礼 gereja. 拜堂从来不是上帝居住的地方。 Gedung gereja selamanya bukanlah tempat tinggal daripada Tuhan. 所以你进到礼拜堂里面，看见没有像， Maka saudara masuk ke dalam gedung gereja tidak menemukan ada patung apapun. 没有雕像，没有神的形象。 Tidak ada wujud daripada Tuhan ataupun patung apapun yang melambangkan Tuhan. 上帝说 Allah mengatakan, 你们就是上帝的殿， kalian adalah bait Allah. 上帝要住在我们心里， Allah mau tinggal di dalam hati 住 kita, 在人心中的主宰。 yaitu penguasa daripada hati manusia itu. 上帝不住在人造的殿宇中间， Allah tidak tinggal di dalam bangunan yang manusia 所以 dirikan. 我对你们讲过好几次。 Maka beberapa kali saya sudah katakan kepada saudara, 圣经“圣殿”这个字第一次出现， bait Allah, bait suci ini kali pertama kali muncul dalam 是 Alkitab 从来没有殿宇的， yang selamanya tidak pernah ada bangunan, 没有建筑的。 yang tidak ada bangunan apapun, 雅各在旷野睡觉的时候， yaitu ketika Yakub tidur di padang 有 gurun, 一块石头枕住他的头， dia mengambil satu batu sebagai alas kepalanya. 神向他显现， Allah menyatakan diri kepada dia, 天梯从天上降下来， dan ada tangga yang diturunkan dari surga ke 有耶和华 sana, 的使者上梯下来，在这个梯子上。 dan ada malaikat Tuhan yang naik turun di atas tangga 所以 itu. 当雅各醒的时候， Maka ketika Yakub 照 terbangun, 着这个地方叫做天的门， dia mengatakan tempat ini disebut sebagai pintu surga, 这个 gerbang 地 surga. 方叫做上帝的殿。 Tempat ini disebut sebagai bait Allah. 那里一块砖都没有， Waktu itu tidak ada satu batu bata pun, 一片墙壁都没有， satu tembok pun tidak ada, 一个建筑都没有。 satu bangunan pun tidak ada. 圣殿这个字 Kalimat bait Allah 就 ini 第一次出现 itu 的。 muncul yang pertama 感 kali. 谢上帝 Kita！bersyukur kepada 如 Tuhan. 果你真正明白谁是真神， Jikalau saudara 谁 sungguh, 是假神， jikalau saudara sungguh-sungguh mengerti siapa itu Allah sejati, siapa itu Tuhan 你 palsu, 就知道圣经里面的上帝是怎样一位上帝。 maka saudara pun akan mengerti Allah di dalam Alkitab itu seperti apakah dia itu 那当 sesungguhnya. 这位上帝向摩西显现的时候， Maka ketika Allah ini menyatakan diri kepada 告 Musa, 诉我们什么呢？ apa yang disampaikan kepada 永 kita, 恒的上帝要进到历史， bahwa Allah yang kekal mau masuk ke dalam sejarah, 创造大自然的上帝要进到自然， Allah yang menciptakan alam semesta ini mau masuk ke dalam dunia ini, 创造人类的上帝要来干涉人的生活。 Allah yang menciptakan manusia mau datang campur tangan dalam hidup manusia. 怎样干涉呢？ Bagaimanakah dia campur tangan? 对人有什么办法呢？ Cara apakah yang dia akan terapkan bagi 对人 manusia? 有什么吩咐呢？ Apakah pesan yang dia akan sampaikan kepada 对人 manusia? 的干预有什么的行为呢？ Apakah caranya dia campur tangan dalam hidup manusia? 摩西啊， Hai Musa, 我要差遣你到法老的王宫那里去， aku akan mengutus engkau masuk ke dalam istana 你要 Firaun. 进到世界最大的国
最大的宫殿去见最大的王。 Engkau akan masuk ke dalam satu istana yang terbesar, kerajaan yang terbesar, raja yang terbesar di dalam dunia. 告诉他上帝对他的命令， Beritahukan kepada dia perintah yang Allah berikan kepada dia. 什么意思呢？ Apakah artinya? 世界最大的文化、最大的成就、最大的国度，在神面前是非常微小、不足道的。 Bahwa kebudayaan yang terbesar dalam dunia, prestasi yang terbesar dalam dunia, kerajaan yang terbesar dalam dunia, di mata Tuhan tidak ada artinya 现在 apa-apa. 上帝的话临到人， Karena ketika firman Tuhan sampai kepada 上 manusia, 帝的命令超过人了。 perintah Allah itu melampaui manusia. 摩西，你对法老说， Musa, katakanlah kepada Firaun, 让我的百姓离开埃及， biarlah umatku meninggalkan Mesir, 到旷野里面，让他们敬拜我。 biarlah mereka pergi ke padang gurun untuk menyembah kepadaku di 这是 sana. 上帝对人类的干预。 Ini adalah campur tangan Allah terhadap manusia. 上帝对最大国度的君王的命令， Adalah perintah Allah kepada raja yang terbesar dari kerajaan terbesar dalam 上 dunia. 帝在世界历史里面的吩咐。 Perintah Allah di dalam sejarah. 这个吩咐是什么呢？ Apakah perintah itu? 我所造的人要离开你们的元首、你们的君王、你们的国度。 Bahwa umat yang kuciptakan ini akan meninggalkan kerajaanmu, pemimpinmu itu. 你们要到旷野空旷的地方去敬拜我。 Kalian harus pergi ke padang gurun, tempat yang kosong itu untuk menyembah kepadaku. 这个历史现在需要有神的干预了。 Sejarah sekarang ini memerlukan campur tangan dari Tuhan. 现在人类需要听见上帝的命令了。 Itu sama seperti manusia harus mendengarkan perintah dari Tuhan. 人的君王要听神对他的吩咐了。 Raja dari manusia ini harus mendengarkan perintah yang Tuhan berikan kepada dia. 世界的君王像什么？ Seperti apakah raja dunia itu? 世界的君王算什么？ Apalah artinya raja dunia itu? 世界的君王在上帝面前有什么可夸的地方呢？ Apakah yang bisa dibanggakan daripada raja dunia ini di hadapan Tuhan? 你不可捆绑我的百姓， Engkau tidak boleh membelenggu umatku. 你不可限制我的子民的自由， Engkau tidak boleh membatasi kebebasan dari umatku. 让他们出去， Biarlah mereka pergi. 让他们离开你， Biarlah mereka meninggalkan 因为 engkau. 他们不是你的， Karena mereka bukanlah milikmu. 他们是我的。 Mereka adalah milikku. 让他们敬拜我， Biarlah mereka menyembah 让他 kepadaku. 们侍奉我， Biarlah mereka melayaniku. 不是侍奉你。 Bukan melayani engkau. 从这一段的呼召， Dari panggilan di bagian ini, 你看见神的国超过人的国， saudara melihat kerajaan Tuhan melampaui kerajaan 你 manusia. 看见神的权柄超过人的权柄。 Saudara bisa melihat kerajaan Tuhan, kuasa Tuhan melampaui kuasa manusia. 百姓是他的， Rakyat adalah milik 所以你们 mereka. 都要听我的话， Maka kalian semua harus mendengarkanku. 都要遵循我的命令。 Kalian semua harus mentaati perintahku. 他们以为自己可以代替上帝， Mereka mengira diri mereka bisa menggantikan 把 Tuhan. 百姓绑在自己手里， Mereka mengikat rakyat di dalam tangan 把 mereka. 百姓的自由限制在自己的政权的里面， Mereka membatasi kebebasan daripada rakyat di dalam penguasaan mereka. 正像法老王在埃及的地位一样的。 Sama seperti posisi daripada Firaun di Mesir. 上帝对摩西说 Maka Allah berkata kepada：“ Musa, 我差遣你 aku mengutus engkau 到法老的王宫里面， pergi ke dalam istana Firaun, 对埃及的王说， berkata kepada Raja Mesir, 让我的百姓出去， biarkan umatku itu pergi, 离开埃及， meninggalkan Mesir 在旷野的地方 di padang gurun 要 itu 敬拜我。 untuk menyembah 你知 kepadaku. 道这什么意思呢？ Tahukah saudara apakah 上 artinya ini? 帝干预人类了。 Bahwa Allah telah campur tangan dalam hidup 为 manusia. 什么上帝要有这样的干预呢？ Mengapa Allah perlu ada campur tangan seperti ini? 他要在人类的历史中间告诉我们，只有他才是生命的主宰，不是人。 Karena dia mau mengatakan kepada kita di dalam sejarah manusia, hanya dia adalah penguasa hidup manusia, 世界 bukan 历史 raja dalam dunia. 世界历史中间给我们看见。 Sejarah ini mengatakan kepada kita. 所以呢，在但以理书告诉我们， Maka di dalam kitab Daniel mengatakan, 上帝从天上干预人的政治的时候， ketika Allah dari surga campur tangan terhadap politik dunia, 他
对尼布加尼撒说 Dia berkata kepada Nebukadnezar,：“ 你的傲慢已经触动了上帝愤怒了。 kesombonganmu itu telah membangkitkan amarah daripada 因为 Tuhan. 尼布加尼撒有一天站在巴比伦最高的城墙上看整个城市， Karena suatu hari ketika Nebukadnezar berdiri di atas tembok Babilonia, di tempat yang tinggi dia melihat seluruh kota. 岂不是我见到这么伟大的巴比伦吗？ Dia mengatakan, bukankah aku yang membangun Babilonia yang agung seperti ini? 当时世界最大的城市就是巴比伦。 Waktu itu kota terbesar di dalam dunia adalah kota Babilonia. 巴比伦的城墙几十公尺高， Tembok daripada Babilonia itu puluhan meter tingginya. 巴比伦城墙5公尺厚， Dan tembok daripada Babilonia itu 5 meter tebalnya. 马没有办法冲过去， Yang tidak bisa diterobos oleh kuda. 马车也没有办法突破这个范围。 Kereta kuda juga tidak bisa memecah, menembusi tempat 你用 itu. 马车也不能翻过墙到里面去打。 Dengan kereta kuda juga tidak bisa melampaui tembok itu untuk berperang ke dalamnya. 固若金汤，就这样坚强，没有办法抵挡的城池， Dan kota yang sedemikian kuat yang tidak bisa diterobos ini 使巴比伦王感到很骄傲。 membuat Raja Babilonia itu begitu 当 sombong. 他站在巴比伦城墙最高的地方看这个城市的时候， Ketika dia berdiri di atas tembok Babilonia yang paling tinggi itu dia melihat seluruh kota. 其实不是我这个尼布加尼撒建造了这个城吗？ Dia mengatakan, bukankah aku Nebukadnezar yang membangun kota yang megah ini? 他讲完这一句话以后， Setelah dia selesai mengatakan kalimat ini, 上帝就把他的人性降成牛性。 dan Allah pun membuat sifat manusia itu menjadi sifat lembu. 他那一天开始 Mulai hari itu 不能吃饭， dia tidak bisa makan, 只能吃草。 tidak bisa makan nasi, hanya bisa makan rumput. 上帝对人说 Allah berkata kepada manusia,：“ 你以为你是神吗？ apakah engkau kira engkau adalah Tuhan? 我告诉你，不但不是人， Aku 你现在像牛一样。 Aku katakan kepada engkau, bukan saja engkau bukan manusia, tetapi engkau sekarang seperti lembu. 你看但以理书， Kalau 尼布加尼撒吃草七旗， saudara bisa melihat bahwa di dalam kitab Daniel mengatakan Raja Nebukadnezar makan rumput ada 7 masa, 所以呢，上帝离开他了， maka Allah telah meninggalkan dia, 上帝刑罚他， Allah menghukum dia, 上帝把他降下， Allah menurunkan 他 dia 变成像牛一样， menjadi seperti lembu, 就离开王宫了。 dan dia pun meninggalkan 亲爱的 istananya. 弟兄姊妹们， Bapak Ibu yang kami 我们 kasih, 今天有什么成就？ prestasi apa yang kita miliki hari 不 ini? 要骄傲， Janganlah kita sombong. 不要以为你是上帝， Janganlah engkau mengira engkau adalah 因 Tuhan. 为神可以把你降卑，使你连人性都失去了。 Karena Allah bisa merendahkan engkau sampai engkau kehilangan sifat kemanusiaanmu. 巴比伦王后来懊悔了， Raja Babilonia akhirnya menyesal. 他承认他自己错了， Dia mengakui dia sudah salah. 上帝恢复他的人性，使他回到王宫里面 Allah 去。 mengembalikan sifat kemanusiaannya sehingga dia kembali ke 但 istana. 是这件事结束了吗？ Tetapi apakah peristiwa hal ini sudah 没 berakhir? 有结束。 Tidak berakhir. 巴比伦王下面 Di bawah Raja Babilonia 还有别人， masih ada orang 还 lain. 有别人， Masih ada orang lain. 还有但以理。 Masih ada Daniel. 所以圣经说，巴比伦王把但以理带到他的面前，在国中列他的位置为第三。 Maka Alkitab mengatakan Raja Babilonia membawa Daniel ke istananya dan mengangkat dia menjadi orang ketiga di dalam kerajaannya. 为什么不是第二呢？ Mengapa bukan orang nomor 2? 除了巴比伦王尼布加尼撒以外，应当就是但以理。为什么名列第三呢？ Selain daripada Raja Nebukadnezar, Raja Babilonia, harusnya Daniel adalah orang kedua. Mengapa dia diletakkan sebagai posisi yang 因为 ketiga? 还有另外一个王，那时没有出现。 Karena masih ada satu raja yang waktu itu belum muncul. 那王是正式的王， Dan raja itu adalah raja yang 他 sesungguhnya. 不爱政治， Dia tidak menyukai politik. 不爱在朝里面做工， Dia tidak suka bekerja di dalam kerajaan. 他喜欢打猎， Dia suka berburu. 所以不上朝， Maka dia tidak bekerja di dalam 不 kerajaan. 理政事， Dan tidak mengatur semua urusan kerajaan 所以 politik. 他不敢把这一个但
但以理列为第二， Maka Raja Nebukadnezar tidak berani mengangkat Daniel sebagai posisi yang 列 kedua, 为第三。 tetapi diberikan posisi yang 那个 ketiga. 王叫做什么呢？ Siapakah nama raja itu? 叫做 Nipponidus， Yaitu Nipodinus. Nipponidus， Nipodinus. Nidus， Nidus. Ya. 尼波尼度 Nipodinus 是爱打猎的王， adalah raja yang suka 所以 berburu. 把但以理列为第三。 Maka mengangkat Daniel sebagai yang posisi 但是 ketiga. 当伯萨撒王做王的时候， Tetapi ketika Raja Belsasar menjadi raja, 最傲慢的、 yang paling sombong, 最骄傲的巴比伦城 yang kota yang paling disombongkan 被 itu 攻陷了。 telah diserbu dan 怎么 diserang. 攻陷呢？ Bagaimanakah diserang? 是不是越过城墙， Apakah melampaui temboknya? 打破5公尺厚的城墙进去呢？ Apakah memecahkan, Meyo. menerobos tembok yang 5 meter tebalnya itu dan masuk ke dalamnya? 你 Tidak. 多么大的战车都没有办法冲破5公尺厚的城墙。 Seberapa besar pun, hebat pun kereta perang itu tidak bisa menembus tembok yang 5 meter tebalnya 伯 itu. 萨撒王当天晚上被杀死了。 Tetapi Raja Belsasar pada malam itu juga dia dibunuh. 我告诉你 Saya，katakan, 在巴比伦，伯萨撒王怎么死是很可怕的一个谜。 saya katakan kepada saudara, di Babilonia bagaimanakah caranya Raja Belsasar itu mati, itu adalah satu rahasia misteri yang sangat besar. 在中国历史里面，这个清朝的皇帝，也就是康熙的孩子雍正，怎么死也是一个谜。 Di dalam dinasti Tiongkok itu Yongzhen itu anak daripada雍正anak康熙， anak Kangxi itu bagaimanakah dia mati itu juga adalah satu misteri yang 有 besar. 很多的传说， Banyak sekali legenda 其 mengatakan 中有一个传说叫做六四娘，一个女人飞檐走壁进到王宫里面。 di antara salah satu legenda mengatakan ada 六四娘 Liu Sinyang. seorang namanya，你就照翻译好 Liu 了， Sinyang itu terbang dan masuk ke dalam kamarnya itu 用刀把雍正的头砍下来。 dan dengan satu pisau memenggal kepala dari Yongzhen. 所以雍正死的时候没有头， Maka ketika Yongzhen mati tidak berkepala, 就是中国历史里面最可怕的一个历史。 ini adalah satu sejarah yang paling mengerikan dari sejarah Tiongkok. 康熙做王62年， Kangxi menjadi raja 62 tahun. 传位给雍正，做王只有13年 Dia menurunkan taktanya kepada Yongzhen hanya 13 tahun. 就死了。 Kemudian mati. 死的时候头颅不见了， Pada waktu dia mati hilang kepalanya. 不敢宣布。 Tidak berani 把 diumumkan. 了鹿年埋葬以后， Dan kemudian dimasukkan ke dalam peti dan dikuburkan. 传位给他的孩子， Kemudian menurunkan lagi takhta kepada anaknya 叫做乾隆王。 yang disebut sebagai Kaisar Qianlong. 康熙、雍正、乾隆 Kangxi, Yongzhen dan Qianlong 变得成为中国历史里面版图最广、国家的富有最盛的一个时代。 menjadi satu zaman di mana teritori yang paling luas dan paling kaya di dalam zaman dinasti Tiongkok. 但是 Tetapi 雍正王怎么死的？ bagaimanakah Kaisar Yongzhen itu meninggal? 为什么13年就结束了他的统治呢？ Mengapa 13 tahun saya sudah mengakhiri penguasaan dia? 我们应当说，雍正是历朝中国几十个皇帝中间最用功、最努力、最殷勤的皇帝。 Haruslah kita mengatakan bahwa Kaisar Yongzhen adalah sepanjang sejarah kaisar yang paling rajin dan paling aktif dalam bekerja. 看到哪一个贪污，马上杀。 Siapa yang diketemukan sebagai yang korupsi dia langsung dibunuh. 整个中国贪污的官都杀。 Semua pejabat yang korup di dalam seluruh Tiongkok itu dibunuh. 有人说，因为这样恨他的人太多，最后他也被杀。 Ada orang yang mengatakan karena caranya demikian maka orang yang membenci kepada dia terlalu banyak maka akhirnya pun dia dibunuh. Saya katakan 世界历史常常重演同样的事情。 sejarah dunia ini seringkali berulang. 那么我回到圣经， Kemudian saya kembali ke Alkitab. 当伯沙撒离开世界的时候， Ketika Belsasar meninggal, 到底波斯怎么跑进他的王宫杀掉他呢？ bagaimanakah orang Persia masuk ke dalam istananya dan membunuh dia? 他们不是翻墙， Mereka bukan melewati, 他不是 melompati ke 他不 temboknya, 是冲破城门， bukan menerobos, memecahkan tembok itu. 他们在底格里斯河的下面
挖了一个地下道，一直通到河的对岸，在他王宫下面冲上去。 Tetapi di bawah sungai Tigris itu mereka membuat satu terowongan yang menyeberangi sungai dan akhirnya tembus ke bawah istana. 那一个地下通道怎么建的，现在还不知道。 Bagaimanakah terowongan di bawah tanah itu dibangun sekarang masih belum diketahui. 建到对岸，找到王宫的地址，冲上去也不知道。 Dan ketika terowongan ini dibuat sampai menyeberang ke sungai dan akhirnya menembus di bawah istana itu pun juga tidak diketahui. 撒撒王当天就死了。 Tetapi Raja Belsasar pada malam itu juga 那天 meninggal. 晚上死以前，那一天下午发生一件事情。 Malam itu hari itu sebelum malamnya dia meninggal, sorenya terjadi satu hal. 他的祖父尼布甲尼撒很骄傲，结果像牛一样吃草栖息。 Kakeknya itu Raja Nebukadnezar yang begitu sombong, akhirnya dihukum oleh Tuhan menjadi lembu dan makan rumput selama 7 masa. 一点不醒悟， Tetapi dia sedikit pun tidak sadar. 照样骄傲。 Dia sama halnya tetap sombong. 他怎样骄傲呢？ Bagaimanakah dia sombong? 他把从耶路撒冷掳来的那个圣殿里面的金器银器拿来作为他宴会的这些工具。 Dia membawa semua rampasan perkakas yang ada di dalam bait Allah, yaitu barang-barang yang terbuat dari emas dan perak dipakai dalam istananya dalam pesta. 西西家曾经为了他自己的荣耀，把这些金银的器具展现给仇敌看。 Raja Hizkia karena kesombongannya dia menyatakan membuka semua kemuliaan harta yang dimilikinya kepada semua musuhnya. 上帝差遣一个先知对西西家王说 Kemudian Allah mengutus seorang nabi berkata kepada Raja：“ 你 Hizkia, 把你所有的好东西给仇敌看，有一天都要给你的仇敌掳去。 engkau memperlihatkan semua benda-benda yang mahal yang berharga yang kau miliki itu kepada musuhmu, suatu hari semua akan dirampas oleh musuhmu.” 西西家王听见这个预言，他怎么回答呢？ Bagaimanakah Raja Hizkia setelah dia mendengarkan nubuat seperti ini? 那也好， Dia mengatakan, oh baik juga. 只要我活着的时候没有这些灾难，我就感谢主了。 Asalkan selagi saya masih hidup tidak ada bencana seperti ini yang menimpa saya, maka saya bersyukur kepada Tuhan. 在我以后的子孙，这个灾难来到，我根本没有遇到。 Dan ketika bencana ini tiba kepada anak keturunanku, aku sama sekali tidak berjumpa dengan bencana ini. 我曾经把西西家的这句话跟以利亚的一句话做一个比较。 Saya pernah memperbandingkan kalimat yang diucapkan oleh Raja Hizkia ini dengan kalimat yang diucapkan oleh Nabi Elia. 以利亚说：“上帝啊，让我死去吧， Elia mengatakan, oh Tuhan biarlah aku mati 因为 saja. 我没有比我的列祖更好。 Karena aku tidak lebih baik daripada nenek moyangku. 他因为不如他的祖先，他盼望生命结束。 Karena dia merasa tidak lebih baik daripada nenek moyangnya, maka dia mengharapkan lebih baik dia mati 这 saja. 是我们最大的榜样。 Ini adalah teladan yang terbaik 我 bagi 们都 kita. 应当奋命做主的工作，超过我们的先祖。 Haruslah kita berjuang sekuat tenaga untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan yang melampaui nenek moyang kita. 在我以前有宋尚杰， Sebelum saya ada John Sung, 在我以前有季之文， sebelum saya ada Andrew G. 季之文是我的老师， Andrew G adalah guruku. 季之文感动我， Andrew G menggerakkan saya 奉献做的传道 untuk 人。 mempersembahkan diri menjadi hamba 从 Tuhan. 17岁听他讲道， Sejak usia 17 saya mendengarkan dia 奉 berkhotbah. 献到今天侍奉主85岁。 Saya mempersembahkan diri menjadi hamba Tuhan, melayani Tuhan sampai tahun ini 85 tahun. 我祷告要超过他们， Saya berdoa supaya saya bisa melampaui 我 mereka. 祷告感动他的灵，加倍感动我。 Saya berdoa kiranya roh yang menggerakkan mereka berlipat kali ganda menggerakkan saya. 现在我敢说， Sekarang saya berani 我的 mengatakan 听众比宋昌杰多了10倍， pendengar saya lebih 10 kali lipat daripada John Sung. 我的听众比季主文多了很多倍。 Pendengar saya jauh lebih berlipat ganda daripada pendengar Andrew 我 G. 超过了我的祖先， Saya telah melampaui nenek 我 moyangku. 感谢上帝 Saya。bersyukur kepada Tuhan. 但当我看西西家的时候， Tetapi ketika saya melihat keadaannya tentang 他 Hizkia 的 ini, 灾难来到的时候，不是我活的时候，不要紧， dia mengatakan jikalau bencana itu tiba bukan pada masa saya hidup itu tidak 只要 apa-apa. 我活得平安，我就感谢主。 Asalkan semasa saya hidup itu damai sejahtera, saya sudah 我的 bersyukur kepada 子 Tuhan. 孙遇到灾难，
我已经不在世界上 Dan。ketika anak cucu saya menghadapi bencana, saya sudah tidak lagi hidup dalam 你看 dunia. 以利亚跟祖先比较，他要超过； Saudara bisa melihat ketika Elia memperbandingkan dia dengan nenek moyang, dia mau melampaui mereka. 希西家跟子孙比较，他只要比他们平安就可以了。 Hizkia ketika memperbandingkan dengan anak cucunya, dia mengharapkan asalkan dia damai sejahtera aman saja sudah boleh. 有的人侍奉主，盼望过于以前的时代； Ada orang yang ketika melayani Tuhan, mereka mengharapkan bisa melampaui masa sebelumnya. 有的人侍奉主以后消灭也没有关系。 Tetapi ada orang yang melayani Tuhan, mereka tidak peduli bagaimanapun selanjutnya pelayanan itu akan sirna, tidak apa-apa. 他没有管到下面的人， Mereka tidak peduli keadaan berikutnya. 他不顾以后怎么衰落。 Mereka tidak peduli bagaimana akan merosot pelayanan itu. 求主怜悯我们， Kiranya Tuhan berbelas kasihan 给我 kepada 们有 kita, 正确的心态来侍 sehingga 奉 kita 上帝。 mempunyai sikap yang benar di dalam melayani Tuhan. 伯沙撒死了， Betsasar sudah 为 mati, 什么呢？ mengapa 因 demikian? 为他把从耶路撒冷带来的金器享宴给外国的使节，显耀他的荣耀。 Karena Betsasar telah memakai semua perkakas emas dan perak yang dia bawa dari Yerusalem untuk dipakai dalam pestanya untuk menyatakan kemuliaan kepada 所以有 teman-temannya itu. 看不见的上帝的手在王宫墙当写了这个字。 Oleh karena itu tangan daripada Allah yang tidak kelihatan itu pun menulis di atas dinding. mini mini tigal 无法而新， Mini tigal ufarsin. 什么意思呢？ Apakah artinya itu? 现在你的时间到了， Sekarang waktumu itu sudah tiba. 现在你的时期结束了， Sekarang waktumu itu sudah habis. 你的荣耀 Kemuliaanmu 都要被夺取。 itu akan direbut. 你今天要死， Malam ini engkau akan mati. 你的国度要归给别人。 Kerajaanmu akan diberikan kepada yang lain. 那一天， Hari itu 伯沙撒死了， Betsasar sudah mati. 波斯的军队进到王宫， Tentara Persia masuk ke dalam istana. 怎么进去呢？ Bagaimana mereka masuk? 不是越墙， Bukan melompati 不是 tembok, 通墙， bukan menerobos tembok, 从河底的隧道进到他的王宫。 tetapi dari terowongan di bawah dasar sungai itu masuk menembus ke bawah istananya. 你以为你的政治很稳定吗？ Apakah saudara kira politikmu itu begitu stabil? 你以为你的军队很强盛 Apakah 吗？ saudara kira tentaramu itu begitu kuat? 上帝要干预历史的时候， Ketika Allah mau campur tangan dalam sejarah, 神可以结束人的政治， Allah boleh mengakhiri politik manusia. 神可以创造奇迹。 Allah bisa menciptakan 那么当 mujizat. 上帝向摩西显现的时候， Ketika Allah menyatakan diri kepada Musa, 上帝说 Allah berkata, 我是上帝， Aku adalah Allah. 我差遣你 Aku mengutus engkau 到埃及的皇宫里面， pergi ke istana Mesir, 对法老说， berkata kepada Firaun, 让我的百姓去， biarlah umatku pergi, 使他们在旷野敬拜我， sehingga di padang gurun mereka menyembah 因为 kepadaku, 我才是上帝。 karena akulah Allah. 亲爱的弟兄姊妹， Bapak Ibu yang kami 你 kasih, 不要忘记，上帝是超越历史，也是干预历史的。 janganlah engkau lupa bahwa Allah itu melampaui sejarah, juga adalah Allah yang campur tangan dalam sejarah. 上帝是创造人类，也是干涉人类的上帝。 Allah adalah Allah yang menciptakan manusia, juga adalah Allah yang campur tangan dalam hidup manusia. 让我们用很谦卑的心侍奉他， Biarlah dengan hati yang rendah kita melayani Dia, 因为他是神， karena Dia adalah Allah. 我们不过是会死的人。 Dan kita hanyalah yang bisa mati. 求主帮助我。 Kiranya Tuhan menolong kita. 今天我就讲到这里。 Sampai di sini hari ini.